saya kata boleh pukul anak-anak, tapi saya tak pernah saya tak pernah bersetuju dengan kebanyakan cara orang kita pukul anak-anak. Sebab apa? Islam memberikan syarat yang sangat-sangat ketat untuk memukul anak-anak. Apa syarat dia? Syaratnya ialah anda kena nasihatkan dia selama 3 tahun, sehari 5 kali. Kalau dia tak buat juga, pada tahun pada tahun keempat barulah pukul anak tersebut. Itulah syarat, kriteria seorang bapa ataupun ibu nak pukul anak. Syaratnya sungguh ketat. Syarat ni ada pada mana? Pada hadis tentang ajarkan anakmu tentang solat semasa umur 7 tahun. Kalau masuk umur 10 tahun dia tak solat juga, maka bolehlah kamu memukulnya. Mukul pun ada caranya, bukan baling dengan kursi sampai lekat dekat dinding, kan? Jadi ideanya adalah bapa ataupun mak nak pukul anak, take time 3 tahun tau untuk satu kesalahan yang sama, kan? Logik kan? Jadi 5 kali sehari nasihat. Maksudnya dalam hadis ni, kita suruh anak masuk 7 tahun, kita suruh solat. Hari tu 5 kali. Zohor solat nak. Dia pun tonton-tonton tengok TV kan. Nak solat. Boleh pukul tak? Boleh tak tarik telinga apa ni cederakan? Tak boleh lagi. Mak yang kena sabar. Betul kan? Itu hadis tu kan? Zohor solat, dia tak pergi solat. Sabar lagi mak bapaknya. Betul kan? Sampai bila? Sampai darjah 2 sabar lagi. Darjah 3 sabar lagi. So nak bagi tahu bahawa Islam ni suruh mak bapak sabar. Hadis tu bukan suruh pukul anak-anak. Hadis tu suruh mak bapak sabar terhadap kerana anak-anak, supaya tahu bahawa tempoh mendidik ni bukan pendek. Tentang solat sahaja mengambil masa 7 tahun. Tapi itulah, kadang-kadang kita menyangka bahawa Islam menyuruh pukul anak-anak. Tidak, hadis tu memberikan kriteria yang ketat supaya macam mana nak pukul anak-anak. Boleh berdapat sikit itu kan. Sebab itu dalam hadis mana ada kisah Rasulullah pukul Hasan Hussein ke Zainal Abidin ke, mana ada Rasulullah pukul cucu-cucu, mana ada dalam anak-anak. Ada tak jumpa kan. Ketika sahabat melalui satu tempat, kelihatan dah Rasulullah memukul Sayyidina Hussein. Saudara Hussein menangis, lalu sahabat menyatakan, kenapakah kamu memukul ya baginda Rasulullah? Maka Rasulullah kata, jika kalau kita tidak memukul anak di dunia, dia akan dipukul di neraka. Ada tak? Tak ada pun. Tak ada pun. Macam tak logik langsung Nabi suruh macam tu. Betul kan? Sebaliknya hadis, Nabi sangat memanjakan anak-anak yang berkerenah. Ada tak? Ada banyak. Satu masa sahabat solat, sujudnya lama. Solat jemaah dekat Masjidin Nabawi, sujudnya lama. Lepas sujud, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa sujud lama sangat tadi? Adakah Jibril datang untuk membawa wahyu? Rasul kata tidak, masa aku sedang sujud tadi, Husain naik ke belakang. Dia dalam kaedah fiqh, bila budak naik ke belakang dalam solat, ada cara nak turunkan, ada cara banyak. Budak, that's why ada fiqh dulu. Dulu ada satu buku namanya Pelik Tapi Benar dalam solat. Buku ni diterbitkan oleh Telaga Biru. Penulisnya almarhum Syekh Fazli Yamani. Bukan Fazli Rizal, Fazli Yamani. Dalam buku ni, tapi buku ni dah tak dibenarkan diedarkan sebab orang Jabatan Agama Islam takut ramai orang keliru. Tapi dia sahih. Contohnya, kita solat, boleh tak solat sambil dukung anak? Boleh caranya. Ataupun kita solat, anak kat sebelah, tengah solat jemaah ni, anak tiba-tiba lari. Boleh tak kita pergi ambil anak tu? Boleh, ambil dalam solat tanpa membatalkan solat. Nak bagi tahu anak ni bila naik belakang ke apa, ada cara untuk turunkan, ada cara untuk settlekan anak yang bermain ke, anak tengah kat depan blok boleh jangkat dan solat lah. Ataupun kita berpindah tempat, boleh. Anak naik kat belakang, boleh angkat, tak ada masalah. Tapi Rasulullah tak angkat. Husain sedang duduk di atas belakangnya ketika sujud. Rasulullah kata, Husain naik di atas belakangku dan bermain di atas belakangku ketika sujud, dan aku membiarkan dia menikmati permainannya. Subhanallah. Kita kadang, saya ingatlah orang tua-tua dulu kan, maaf sebut kita, budak-budak parent tengah solat, atuk tengah solat, anak umur 5 tahun lalu depan, main-main depan tu. Apa berlaku lepas solat? Tak lama kena, betul kan? Tak lama kena. Lepas solat main kau lepam kan? Anak-anak kata mak bapak ni bila lepas solat je garang. Kenapa agaknya? Solat ni
membahagiakan ataupun ataupun menyebabkan orang marah-marah kan. Jadi kita beri mesej yang salah kepada anak-anak. So ideanya adalah saya nak bagi tahu satu point je, iaitu jangan terus terima cara parenting orang dulu-dulu. Adakah cara itu bertepatan dengan Islam? Belum tentu, sebab heritage Islam telah terputus lama masa tempoh penjajahan. Banyak wisdom, hikmah heritage Islam terputus. Jadi kita tak boleh kata parenting mak bapak kita dulu Islamik. Belum tentu. Yang Islamik yang ikut apa yang Rasulullah ajar. Boleh? Dan idea bahawa kena garang supaya jadi orang belum tentu tepat, sebab kita bukan suruh anak jadi orang, tapi kita nak anak jadi khalifah Allah, jadi hamba Allah. Boleh? Alright. Itu saya cerita panjang tentang khalifah dan hamba Allah ini dalam buku saya dengan Datuk Ilham Sahrilah, buku Bahagia Berjasa Berjaya, ya.